menonton dan mengikuti perkembangan SITC dari masa ke semasa. Pada malam ini, untuk makluman semua, program kita merupakan bual bicara ilmiah siri kedua lepas siri satu telah dijalankan sebelum ini. Program ini adalah di bawah anjuran Pusat Inovasi dan Teknologi Sukan UKM. Seperti yang sedia maklum, tajuk kita pada siri kedua ini adalah menangani cabaran berat Dr. Filosofi ataupun PhD menggunakan kaedah teknologi sukan yang akan disampaikan oleh Dr. Hanafi Fitri Muhammad Latif. Beliau merupakan timbalan pengarah SITC UKM dan juga merupakan pensyarah kanan di Sekolah Kejuruteraan Bioperubatan dan Sains Kesihatan UKM. Okey, sebelum kita segerakan program ini kepada Dr. Hanafi, mari kita mengupas sedikit mengenai psikologi sukan. Apa yang kita tahu, psikologi adalah merupakan satu cabang kajian saintifik tentang perlakuan ataupun tingkah laku manusia ataupun kita boleh lihat secara ilmiah. Manakala sukan itu sendiri membawa masuk aktiviti fizikal yang dilakukan untuk tujuan pertandingan ataupun keseronokan, kemahiran dan sebagainya yang memerlukan tenaga dan ketangkasan seseorang. Dan kita boleh lihat apabila seseorang itu bersukan, beliau akan mengeluarkan peluh dan itulah definisi yang kita boleh katakan sukan. Jadi apa yang merangkumi psikologi sukan ini adalah mental dari sudut mental sendiri, di mana psikologi sukan ini adalah merupakan kajian saintifik bagi melihat kesan dan pengaruh satu aktiviti sukan terhadap perlakuan fizikal, afektif ataupun kognitif seseorang atlet. Bagaimana mereka melawan perasaan takut ataupun tekanan semasa atau sebelum pertandingan yang mereka masuki. Seperti yang kita lihat, psikologi sukan ini amat penting. Kiralah bukan berpasukan ataupun individu. Kita boleh lihat dalam bola sepak ada pemain yang boleh peak performance mereka apabila kapasiti stadium itu tidak terlalu ramai. Tapi apabila mereka hadir ke final, kita boleh lihat performance mereka agak drop daripada yang biasa kerana mungkin mereka tidak biasa. Dan di situlah peranan psikologi sukan ataupun pegawai sukan, pegawai psikologi memainkan peranan yang begitu penting untuk memastikan pemain-pemain atau atlet mereka itu sendiri mampu melawan ataupun adapt perasaan tekanan mereka itu. Tanpa kita membuang masa, kita akan bersama Dr. Hanafi. Okey, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Ya, saya Faiz. Okey, Doktor. Sihat, Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Okey tak? Awak okey tak? Okey, Alhamdulillah, Doktor. Okey, Doktor. Tanpa membuang masa, saya akan serahkan program ini kepada Doktor bagi mengupas lebih lanjut apakah sebenarnya cabaran berat PhD ni menggunakan kaedah psikologi. Silakan, Doktor. Terima kasih kepada saudara Faizrin Fauzi daripada SITC, Pusat Inovasi dan Teknologi Sukan. Saya Hadafi Fitri bin Muhammad Latif, juga merupakan fellow penyelidik SITC. Pada hari ini akan mengupaskan tajuk kita di siri yang kedua. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan buka slide kita supaya boleh ditonton oleh semua orang. Sebentar ya. Share content.
Okey, Faiz, ada nampak slide tak? Okey, dah masuk dah. Okey, Alhamdulillah. Baiklah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu kita lagi dalam Bual Bicara Ilmiah Sukan siri kedua dengan tajuk Menangani Cabaran Berat PhD Menggunakan Kaedah Psikologi Sukan. Saya, Hadafi Fitri Muhammad Latif, merupakan graduan Sains Sukan UTM. Amat bertuah kerana dapat mempelajari subjek psikologi sukan dalam tempoh 4 tahun pengajian saya berada di dalam UTM. Jadi, pasti ramai yang tertanya-tanya kenapa saya memilih tajuk ini. Dalam sedar dan tidak sedar, ramai sebenarnya pelajar postgraduate kita di luar sana sedang mengalami stres dan depression. Jadi, niat saya pada malam ini hanya ingin berkongsi secebis ilmu psikologi sukan untuk membantu graduan-graduan di luar sana. Semoga ilmu ini dapat dijadikan panduan bersama. Selamat datang diucapkan kepada semua. Jadi, terima kasih kepada Sports Innovation and Technology Center kerana membenarkan kita menggunakan wadah platform Facebook Live SITC. Jika dilihat di dalam gambar ini, keputusan untuk menyambung PhD itu sendiri adalah sesuatu keputusan yang berat. Kerana apa? Tanpa kita sedar, ada yang sanggup berhenti kerja dan memilih untuk sambung belajar hingga ke peringkat tertinggi. Belum tentu lagi rancangan yang kita rencanakan berjalan lancar. Saya sendiri mengharungi tempoh 4 tahun pengajian dari sebuah denai hinggalah ke lautan. Dan apabila dah sampai di lautan, rupanya cabaran ia lebih dahsyat. Jadi ilmu itu amat luas ya. Justru itu hari ini isi kandungan kita adalah tentang nota sejarah psikologi sukan, aplikasi psikologi sukan. Sekejap ya. Okey, aplikasi psikologi sukan dalam sukan. Yang ketiga, isi kandungan saya berkenaan dengan cabaran PhD pertama saya. Saya menggunakan teknik psikologi sukan iaitu positive self-talk. Dan yang keempat, cabaran PhD kedua saya menggunakan imagery teknik yang juga digunakan dalam psikologi sukan. Dan cabaran PhD ketiga saya menggunakan mind relaxation centering. Juga ada formula ini di dalam psikologi sukan. Dan yang terakhir, saya menggunakan teknik goal setting dan seterusnya penutup. Untuk pengetahuan semua, terdapat 5 untuk pengetahuan semua, sepanjang 4 tahun pengajian, pelbagai rasa yang dilalui. Jika kita lihat di dalam gambar ini, ada kala saya seperti ingin berpatah balik dan bekerja sahaja. Ada kala saya ingin berhenti dan tukar universiti. Ada kala saya ingin tukar supervisor dan fakulti. 4 cabaran berat yang dilalui oleh saya adalah seperti kelumpuhan tangan, ibu saya menghidapi kanser stage 4, anak pertama saya meninggal dunia dan yang terakhir adalah penceraian rumah tangga saya. Dan saya cuba aplikasikan teknik psikologi sukan yang saya pelajari dalam mengatasi masalah ini. Jika dilihat seperti positive self-talk, imagery teknik, mind centering dan goal setting. Dan sudah pasti yang sebenarnya adalah yang paling utama, kebergantungan kita kepada Tuhan dan doa yang selalu kita pohon kepada Tuhan. Itu tidak boleh dinafikan. Spiritual adalah yang pertama.
Walau bagaimanapun, hari ini saya ingin berkongsi teknik-teknik yang kita boleh lakukan apabila kita down. Okey, jika penonton-penonton dapat lihat di dalam slide ini, di dalam kaedah latihan sukan mempunyai 5 fasa, iaitu fasa general preparation, specific preparation, pre-competition dan competition. Last sekali adalah transition, iaitu fasa recovery. Dan kelima-lima fasa ini memerlukan mental training untuk membantu atlet menghadapi kejohanan dan sekaligus mencapai kejayaan dan medal. Dan jika kita lihat di sebelah adalah merupakan training faktor piramid. Jika dilihat, psikologi and mental training berada paling di atas sekali. Kenapa? Kerana psikologi dan mental training adalah latihan yang perlu dilakukan setiap hari. Jadi yang pertama, sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin berkongsi sejarah psikologi sukan kepada semua penonton yang berada di luar sana. Kerana apa? Saya pasti tidak ramai yang tahu tentang psikologi sukan. Kerana di Malaysia sendiri belum ada lagi master in sport psychology. Di luar negara, kos ini sudah established dan ramai yang sambung belajar di luar negara. Ini adalah nota yang saya belajar semasa saya menuntut sains sukan. Jadi hari ini saya hanya menggunakan nota yang ada untuk berkongsi dengan adik-adik, pelajar-pelajar dan penonton di luar sana. Sport psychology seperti manage competitive stress. Apabila kita bertanding, kita mengalami stres. Stres untuk menghadapi, untuk menang di dalam pertandingan. Kedua, control concentration. Ketiga, improve confidence. Confidence itu sangat penting. Kalau kita datang ke tempat pertandingan, kita dah menunjukkan yang kita tak confident, dekat situ kita dah menunjukkan kita akan kalah. Jadi penting sport psychology. Yang keempat, increase communication skill di antara pasukan. Yang kelima, motivasi, team working dan peak performance. Okey, kalau mengikut sejarah, pada tahun 1920, Knute Rockne, Dame football coach, adalah orang yang populariskan positive self-talk. Okey, seterusnya, applied sports psychology, apa yang dilakukan adalah menggunakan teori psikologi dan teknik psikologi untuk meningkatkan performance di dalam sukan. Seterusnya, pada tahun 1990 hingga tahun 2000, sport psychology research and application of sport psychology knowledge telah bertumbuh dengan pesatnya. Dan seterusnya, pada tahun 1991, American Association of Applied Sports Psychology telah menyediakan guideline untuk memberi certified consultant kepada orang-orang yang terlibat di dalam sport psychology. Dan terdapat pelbagai jurnal yang ada seperti jurnal sport psychology, jurnal applied sport psychology dan jurnal psychologist. Ini adalah tahun 2010 dan saya pasti pada tahun 2020 terdapat berpuluh-puluh jurnal yang ada di dalam bidang sport psychology. Apa dia future di masa depan? Pada 10 tahun akan datang, absolutely critical to the growth of sport psychology. Keperluan sport psychology kini adalah sangat penting dan diperlukan dalam semua sukan yang ada di Malaysia. Okey, sekarang saya telah masuk fasa bab kedua, iaitu aplikasi psikologi sukan. Saya sampaikan ini dalam bentuk yang mudah, tidak terlampau saintifik agar penonton-penonton di luar sana mudah faham apa itu psikologi sukan. Okey, kalau kita dapat lihat dekat graf di dalam slide ini, sebelum pertandingan, tahap anxiety seseorang atlet itu adalah tinggi. Tetapi apabila berada di dalam fasa pertandingan, anxiety level mula menurun.
tahap kerisauan mula menurun. Dan kemudian selepas pertandingan tinggi semula. Jadi ini menunjukkan pentingnya latihan mental diberikan kepada atlet. Kalau jika kita tanya kepada atlet, berapa peratus latihan mental yang mereka lakukan dalam satu hari, berapa jam, berapa minit ataupun berapa saat latihan mental yang mereka buat di rumah ataupun di dalam pasukan. Adakah seseorang itu lahir memang mempunyai mental yang kuat? Tidak ya, tuan-tuan dan puan-puan semua. Sudah pasti ia memerlukan latihan. Okey, apa jenis-jenis mental skill training yang boleh kita lakukan? Jika kita lihat dekat sini, yang pertama, self-talk. Yang kedua, imagery technique. Yang ketiga, relaxation and energization. Yang keempat, goal setting. Dan kalau kita lihat dekat sebelah, apa dia latihan yang sesuai untuk train positive brain? Yang saya paling suka adalah yang terakhir itu, nombor 4, transform negative into positive. Ia nampak sangat simple, tetapi tidak mudah untuk lakukan perkara tersebut. Bagaimana kita nak transform perkara-perkara negatif yang datang kepada kita menjadi positif. Okey, Pusat Inovasi dan Teknologi Sukan telah melakukan pelbagai lawatan ke tempat-tempat atlet. Kita pernah melakukan lawatan ke tempat atlet Josiah Ng. Kita tanya dia, apa punca utama sehingga kini atlet kita masih belum mampu berjaya hingga ke tahap Olimpik, ke tahap yang tertinggi. Yang perkataan pertama yang disebut oleh Josiah Ng, desire. Saya sendiri melihat video Azizul Hasni Awang tentang desire juga. Jadi desire itu adalah sangat penting untuk mencapai kejayaan. Yang kedua, discipline. Yang ketiga, determination. Ketiga-tiga ini, 3D ini perlu ada pada seseorang pelajar PhD ataupun master dalam untuk menggenggam kejayaan yang mereka inginkan. Okey, ini adalah contoh quote-quote mudah yang ada dalam sport psychology. When the going gets tough, the tough gets going. Dan we must focus on our strength and not our weaknesses. Ini adalah selalu yang diperkatakan oleh ramai orang. Kita perlu lihat kekuatan kita dan kita perlu abaikan kelemahan kita. Tetapi saya yakin tidak ramai orang yang mampu melakukannya. Yang seterusnya, the contest with yourself, your level of performance, direct reflection of the way you feel inside. Apa yang orang fikirkan tentang kita adalah tidak penting. Yang penting adalah apa yang kita fikirkan tentang diri kita. Jika kita hanya memikirkan tentang apa yang orang kata tentang kita, saya yakin dan pasti susah untuk kita berjaya. Dan yang terakhir, when you feel right, you can perform right. Jadi sangat penting ya dalam psikologi sukan untuk seseorang atlet itu mempunyai fikiran positif dalam mencapai kemenangan. In order to be a champion, you must believe that you are the best, and if you not, pretend that you are. Yang ini juga adalah salah satu quote yang sangat-sangat penting di dalam sukan. Apabila kita datang ke tempat pertandingan, adalah sangat penting seseorang atlet itu berlakon menjadi seorang yang confident. Maksud di dalam psikologi sukan, jangan jadi over confident. Cukup sekadar confident, jangan menunjukkan kelemahan. Biasa yang digunakan oleh jurulatih sukan di luar sana, atlet pasukan diorang pun makan nasi juga. Kita pun makan nasi. Kenapa tidak kita boleh lawan diorang? Itu adalah bahasa common, bahasa yang biasa digunakan di dalam sukan ataupun pasukan sukan. Dan seterusnya, dalam banyak-banyak quote sukan yang saya paling suka, ini adalah quote yang saya sangat-sangat tersentuh. Sebab saya pernah berjumpa bekas kapten bola sepak Malaysia dan bekas kapten Perak. Beliau menyatakan dia kata kita lanyak atlet-atlet muda kita lanyak dia, kita suruh dia main setiap minggu, kita nak capai kemenangan,
Tapi selepas atlet tu injured, selepas atlet tu habis, dah tak boleh go on, masa depan dia gelap. Jadi adalah sangat penting seseorang coach ataupun pasukan memikirkan masa depan atlet ini. Itu adalah kata-kata yang diberikan oleh Coach Ahmad Syarul Azhar sendiri kepada saya. Dan seterusnya, good player inspire themselves, great player inspire others. Saya yakin ya, di dalam mana-mana pasukan, dalam sesuatu sukan itu, pasti atlet itu akan tidak lupakan pemain yang memberi inspire kepada mereka. Itu adalah sangat penting dalam sesuatu sukan. Baiklah, kita sudah sampai kepada bab ketiga. Yang ini fasa ketiga. Ini yang saya ingin sampaikan bagaimana saya menangani cabaran PhD saya menggunakan kaedah positive self-talk, iaitu formula yang digunakan di dalam sukan. Saya pernah mengalami humerus fracture kerana terlibat di dalam sesuatu pertandingan sukan. Jika dilihat di dalam gambar, saya telah diletakkan 8 skru dan tak silap saya 12 jahitan. Dan saya telah disahkan menghadapi radial nerve palsy. Jadi sewaktu itu saya tidak tahu apakah radial nerve palsy ini. Rupanya ia adalah salah satu jenis kelumpuhan tangan. Selepas 4 dan 5 bulan setelah mengalami operasi, saya mula takut kerana tangan saya masih belum boleh bergerak. Saya telah berjumpa dengan doktor perubatan untuk bertanyakan kepada doktor bila tangan saya akan pulih semula. Doktor perubatan tidak dapat menjanjikan tangan saya akan pulih. Beliau hanya mengatakan sekiranya selepas tempoh 12 bulan, tangan saya masih belum boleh bergerak, maka mereka akan melakukan operasi yang kali kedua. Jadi, itu adalah contoh ya. Sudah pasti apabila perkara ini berlaku, pelbagai usaha yang telah saya lakukan. Ini adalah sewaktu saya menghadapi tempoh PhD. Di mana saya terpaksa mendaftar PhD saya lewat atas kerana kelumpuhan tangan yang saya alami. Saya terpaksa, saya telah mendapat surat tawaran dan saya terpaksa menjawab surat tawaran itu meminta izin agar saya daftar lewat di atas kelumpuhan tangan saya. Saya telah berjumpa ramai pengamal perubatan untuk memastikan tangan saya pulih. Sudah pasti pada waktu itu saya jumpa bomoh patah, saya jumpa bomoh Cina, saya pergi mandi bunga dan pelbagai lagi. Dan jika lihat di katil itu ada, saya letak buaian, saya letak alat latihan tangan untuk saya memulihkan tangan saya. Jadi, apa yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, sudah pasti pada waktu itu saya mengalami kecelaruan minda, mudah cepat marah dan sedih atas perkara yang berlaku. Walau bagaimanapun, apa yang saya lakukan adalah positive self-talk. Turn negative to positive. Ya, itu perkara ini nampak positive self-talk. Dia ni nak cakap positive self-talk, benda ni semua orang tahu. Ya, betul, semua orang tahu. Tapi tak semua orang mendalaminya, melakukannya secara jiwa raga yang betul. Siapa yang mengenali saya pasti sentiasa nampak saya selalu tampal di mana-mana, di dalam makmal, di dalam rumah ataupun di dalam kelas, perkataan-perkataan positif. Tidak semestinya kita perlu baca, kerana apabila kita menampalkan perkataan-perkataan positif itu, makanya ia akan menjadi makanan positif kepada kita setiap hari. Dan kita tahu apabila perkara negatif ingin datang kepada kita, kita menolaknya kerana kita sentiasa percaya pada perkara-perkara positif. Dan seterusnya, ini adalah contoh yang dilakukan atlet ya. Biasanya atlet di dalam padang, apabila dia padang, come on, dia akan cakap pada diri dia, come on, you can do it, come on, fight. Come on, ada masa lagi.
Ada 10 minit lagi, ada 10 minit. Kita boleh. Yang ini siapa yang pernah terlibat di dalam sukan, biasanya dia akan bercakap dengan diri sendiri ataupun dia bercakap kepada kawan-kawan beliau. Apa yang kita dapat hasil daripada kita cakap positive self-talk ni? Kita boleh promote self-love. Kita boleh encourage motivation. Kita help work through challenge. Saya pasti kepada pelajar-pelajar PhD di luar sana ataupun pelajar master di luar sana mengalami masalah ini. Jadi amalkanlah perkataan positive self-talk kepada diri sendiri. Ini adalah contoh poster yang saya tampal di mana-mana. Tidak semestinya kita perlu baca. Apabila kita lihat saja poster ini, kita tahu poster ini menyampaikan kepada kita, kita perlu positif. Dan ini adalah makanan yang perlu kita lakukan setiap hari. Selain kita makan 3 kali sehari, kita perlu makan perkara yang positif. Dan apa dia contoh loser self-talk? Kita bercakap tentang positive self-talk. Semua orang tahu nak cakap positive self-talk, tapi tanpa disedari mereka telah melakukan loser self-talk. Seperti yang contoh yang ada kat sini. Tiada siapalah nak bantu aku, merungut selalu banyak problem, tak mampu mencipta solusi, tak yakin. Bila ada masalah tak yakin benda tu boleh selesai. Nasib tak menyebelahi akulah, sakit hati tengok orang lain berjaya. Kenapa kita perlu sakit hati melihat orang lain berjaya? Kita harus berusaha berjaya juga. Kita abaikan, kita ucapkan tahniah dan kita usaha diri kita supaya kita berjaya juga. Tak mampu menolong diri sendiri, menyalahkan pihak lain, meminta-minta supaya diri dibantu. Ini juga adalah suatu loser self-talk. Betulkan ayat anda daripada seorang loser self-talk kepada winner self-talk. Ya? Contoh, tak mampu mencipta solusi. Aku boleh, aku yakin, aku akan dapat jawapan. Sakit hati tengok orang lain berjaya. Aku juga boleh berjaya satu hari nanti. Meminta-minta supaya diri dibantu. Aku boleh berdikari. Aku boleh lakukannya. Dan seterusnya, ini dah masuk kepada bab keempat, cabaran kedua PhD saya, di mana saya melakukan mental imagery. Yang ini adalah formula di dalam psikologi sukan yang sangat-sangat penting, yang biasa dilakukan oleh atlet-atlet Olimpik yang berjaya. Sebelum masuk ke gelanggang, mereka akan membayangkan mereka sedang bertanding dan mereka membayangkan mereka mengalami kemenangan semasa pertandingan tersebut. Ini sangat penting. Malahan sebelum mereka masuk tidur, esoknya adalah pertandingan utama, mereka sudah membayangkan apa perkara-perkara yang akan dilakukan oleh mereka. Okey, ini adalah contoh cabaran yang saya hadapi. Saya telah menerima panggilan daripada ayah saya sewaktu saya sedang belajar PhD. Ayah saya kata, Hadafi, mohon pulang ke kampung sekarang kerana doktor perubatan suruh pulang kerana ibu mungkin sudah tidak lama lagi tempohnya. Dan pada waktu itu sudah pasti saya mengalami panic attack. Saya tidak tahu apa yang saya perlu lakukan. Adakah saya perlu terus pulang dan lupakan PhD saya? Semua itu adalah masalah cabaran yang saya hadapi. Jika kita lihat kat sini, sebelum arwah ibu saya pergi, beliau sempat menulis di atas kertas, mak dah tak lama lagi. Okey, ini adalah contoh sambutan hari lahir bersama ibu saya. Ini adalah arwah ibu saya, cancer stage 4. Dan sewaktu ini saya sedang menjalani PhD. Bagaimana untuk melakukan mental imagery? Mental imagery give you to deal it effectively. Effectively to with a problem or event in your head before you confront in a real life. Jadi, apabila kita membayangkan sesuatu sebelum kita mengalaminya, ia boleh membantu kita deal dalam minda kita, minda separa sedar kita.
kita dapatkan jawapan dahulu bagaimana kita nak solvekan problem ini. Seperti saya, apabila saya mendapat berita yang ibu saya sudah tidak lama lagi, saya perlu pulang ke kampung dan semasa itu saya sangat panik, saya tidak tahu apa yang saya perlu buat. Saya menenangkan diri saya cuba berfikir secara rasional dan saya cuba bayangkan bagaimana untuk saya menyelesaikan masalah ini. Dan dalam bayangan saya itu, saya terfikir, saya perlu bertanya pendapat kepada rakan-rakan saya. Dan saya telah berjumpa rakan-rakan saya dan rakan saya kata, pulang segera, abaikan PhD. Dan itulah yang saya lakukan. Dan Alhamdulillah, saya sempat seminggu bersama-sama ibu saya di dalam hospital. Jika saya tidak mengamalkan ketenangan, tidak melakukan imagery, kemungkinan saya akan membuat keputusan yang salah. Jadi, penting kita untuk melakukan imagery teknik. Okay, next slide. Okay, kenapa imagery itu penting? Kerana imagery refer to the process of seeing yourself on a screen in your mind, eyes, consciously evoking and guiding thoughts in which you appear towards a specific and successful conclusion. Bahagian yang saya berwarna merah ini adalah sangat penting untuk saya sampaikan kepada semua di luar. Dengan melakukan imagery, tuan-tuan dan puan-puan mengetahui perkara spesifik dan successful conclusion yang perlu dilakukan. Okey, kita biasa lihat kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin tahu, di dalam dunia sukan, kita biasa lihat atlet akan memakai alat pendengar telinga. Mereka akan mendengar lagu-lagu yang mereka suka supaya untuk memberi perkara-perkara positif dan supaya untuk mereka mempunyai semangat sebelum masuk di dalam suasana pertandingan yang sebenar. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua, peminat-peminat kat luar sana biasa lihat senario ini. Dan saya sendiri mengalami pengalaman, saya melihat apabila kita melakukan kajian, uji kaji, memberikan lagu-lagu semangat, memberikan lagu-lagu positif, pasti dia akan memberi perbezaan di dalam perlawanan pertandingan yang mereka lakukan. Percayalah, dia akan memberi efek kepada permainan mereka. Dan seterusnya, bagaimana kita nak melakukan imagery ini? Dia mempunyai dua, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Kita boleh melakukan internal imagery atau kita boleh melakukan external imagery. Kedua-duanya boleh dilakukan, baik untuk dilakukan. Terpulang kepada keadaan dan situasi. Internal imagery, tuan-tuan dan puan-puan hanya membayangkan di dalam kepala apa yang ingin dilakukan. Kalau external imagery, tuan-tuan lihat di hadapan yang tuan-tuan sedang melakukan perkara tersebut. Apabila kita sebut perkara ini, semua mesti akan tergelak kan. Alah, benda ni simple lah, benda ni senang lah. Tapi boleh ke bayangkan, kita tengok depan, kita bayangkan yang seperti kita sedang melakukan aktiviti tersebut. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, ia tidak semudah yang kita jangka. Di dalam kajian-kajian sukan, pernah dilakukan terhadap atlet bola keranjang. Seorang atlet sedang berlatih di gelanggang, membaling bola keranjang di dalam jaring, dan seorang atlet lagi sedang berlatih di dalam bilik, membayangkan beliau sedang menjaringkan bola keranjang tersebut di dalam jaring. Hasil keputusan yang ditunjukkan, atlet bola keranjang yang berlatih di dalam bilik menggunakan latihan imagery memberi keputusan yang lebih baik. Dan kajian ini juga pernah dilakukan di dalam perang Nazi Jerman, di mana Jerman melakukan kajian memberitahu kepada tawanan-tawanan perang bahawa mereka akan melepaskan gas beracun
Akan tetapi sebenarnya bukan gas beracun, tetapi disebabkan tahanan-tahanan itu nampak asap-asap tebal yang keluar di dalam penjara dan kemudian mereka ingat ia gas beracun dan mereka sendiri telah meninggal dan mati kerana percaya yang itu adalah gas beracun. Penggunaan using metal imagery. Kenapa? Yang terdapat pelbagai faktor untuk melihat sukses, untuk motivasi diri, untuk perfectkan skill kita, untuk familiarize dan yang paling penting, yang paling saya suka, untuk refocus. Jadi kepada penonton-penonton di luar sana, kepada pelajar-pelajar PhD dan master, sekiranya anda menghadapi masalah, lakukanlah mental imagery dan kembali refocus apa sebenar tujuan anda. Dan pasti anda akan berjaya membuat satu keputusan yang spesifik dan keputusan yang betul apabila anda betul-betul berfikir sedalam-dalamnya menggunakan teknik mental imagery. Okey. Seterusnya, cabaran ketiga PhD saya menggunakan teknik mind relaxation centering. Ya, sewaktu anak saya, ibunya mengandung anak saya telah membawa ke hospital dan hospital mengatakan tidak ada apa-apa yang berlaku. Saya boleh membawa pulang kerana tidak menunjukkan yang anak itu akan dilahirkan. Jadi saya percaya kepada kata-kata doktor perubatan itu bahawa anak saya belum lagi akan dilahirkan. Jadi saya pun pulanglah ke rumah. Dan pada keesokan harinya, anak saya sudah tidak bergerak di dalam perut ibunya. Bayangkan dalam situasi itu, jika saya tidak mengawal perasaan ataupun mengawal emosi, saya mungkin boleh bergaduh, bertumbuk ataupun menendang orang yang menyuruh saya pulang sewaktu itu. Kerana jadi penting mind relaxation apabila berlaku sesuatu perkara yang berat, kita kena kembali duduk, tenang, fikir secara rasional dan melakukan teknik breathing. Yang ini kalau tuan-tuan dan perempuan semua yang selalu lihat atlet-atlet sukan di luar sana, apabila sebelum start perlawanan, sebelum tutup perlawanan ataupun semasa memanaskan badan, biasa melakukan in, out. Ya, kita nampak ia seperti tidak penting, tetapi percayalah berdasarkan kajian yang ada menunjukkan ia boleh membantu meningkatkan performance dan ketenangan. Okey, selain itu dalam mind centering apa yang kita boleh lakukan dalam psikologi sukan mencadangkan kita melakukan yang pertama deep breathing, mental relaxation and muscle relaxation. Berapa ramai yang di luar sana selalu melakukan deep breathing? Saya yakin tidak ada. Kalau orang yang tidak terlibat dengan sukan, dia memang tidak akan lakukan deep breathing. Yang kedua, mental relaxation. Saya juga yakin tidak ada. Dan yang terakhir, muscle relaxation. Yang ini saya rasa mungkin ada. Yang orang yang pergi massage body, pergi spa untuk mendapatkan muscle relaxation. Ya, tetapi ketiga-tiga ini adalah merupakan perkara penting di dalam psikologi sukan. Okey, ini adalah contoh teknik pernafasan ketika duduk. Tarik nafas, tahan hingga 10, hembus. Tarik nafas, tahan hingga 10, hembus. Dicadangkan untuk melakukan 2 hingga 4 kali. Sama ada tengah duduk di tempat kerja ataupun sama ada tengah berdiri. Dan baru-baru ini kami telah menganjurkan kursus menangani stres dan ia telah diberikan oleh Doktor Perubatan Pusat Kesihatan UTM KL. Menunjukkan dekat sini, result from the present research support the possibility that deep breathing technique is
capable to induce an effective improvement in mood and stress. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, belajarlah untuk melakukan teknik pernafasan. Okey, Faiz dengar tak apa yang saya cakap? Faiz? Dengar Doktor? Okey, cuba kita sama-sama buat ya. Kita tarik nafas dalam kiraan 4. Lepas tu dalam kiraan 2 kita tahan nafas dan kita hembus dalam kiraan 4 juga. Okey, ready ya? Okey. Tarik nafas. 1 2 3 4. Tahan nafas. 1 2. Hembus. 1 2 3 4. Saya pasti untuk Faiz tidak ada masalah sebab beliau juga adalah merupakan pelajar sains sukan. Perkara ini adalah perkara yang wajib dilakukan oleh atlet sukan semasa aktiviti pemanasan badan ataupun semasa perlawanan. Okey, seterusnya kita tengok ya antara might and true yang dilaporkan. True-nya, we can improve our breathing. Different breathing technique train the body in different way. Saya pasti penonton-penonton ataupun pelajar-pelajar di luar sana mengetahui tentang pelbagai jenis teknik breathing yang ada. Percayalah, semuanya memberi efek yang baik. Jangan risau. Ya, selagi mana tidak tahan nafas terlalu lama. Okey? Okey, ini adalah dah dekat fasa terakhir, bab 5, goal setting. Cabaran PhD saya di hujung tahun akhir saya mengalami penceraian rumah tangga. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa saya merahsiakan perkara ini dan tidak menceritakan kepada semua orang. Tujuan saya merahsiakan perkara ini kerana saya tidak perlu menceritakan, sudah menjadi lumrah apabila orang bertanya, pasti kita akan bercakap tentang perkara-perkara yang baik tentang diri kita dan kita akan memburuk-burukkan pasangan kita. Jadi adalah lebih baik saya tidak menceritakan dan hanya mendiamkan diri tentang perkara ini. Bukan kerana saya nak membohong rakan-rakan ataupun kawan-kawan di luar sana. Tetapi adalah lebih baik biarlah perkara ini saya diamkan saja dan tidak memburukkan sesiapa. Dan sedih ke masa bercerai? Pasti. Ya, bercerai adalah sesuatu perkara yang sedih, akan meningkatkan stres, akan meningkatkan depression, akan meningkatkan malu kepada masyarakat di luar sana. Inilah perkara yang saya alami semasa saya sedang berjuang untuk menghabiskan PhD saya. Kalau kita lihat kat sini, yang ini adalah nota yang diberikan oleh dalam Google. Dia akan menyebabkan kemurungan dan akan melabelkan orang yang bercerai ini adalah orang yang tidak baik. Bagaimana saya melakukan teknik psikologi sukan? Saya semasa berlaku perkara tersebut, saya seperti seolah-olah cukuplah sampai di sini. Atas perkara-perkara yang berlaku, saya nak berhenti belajar dan that's it, saya tak nak habiskan PhD saya nak bekerja atas masalah-masalah yang berlaku. Bayangkan tinggal lagi sedikit sahaja untuk menghabiskan PhD. Di dalam sukan apabila kita menceburi dalam sukan, dalam subjek sport psikologi, kita telah kena menetapkan matlamat kita. Matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang dan goal yang sebenarnya kita nak capai. Kalaulah benda ini tidak ada, saya yakin tidak hairan saya akan berhenti belajar. Tetapi daripada awal sebelum saya daftar PhD, sebelum saya sign untuk menyambung PhD, saya telah menetapkan goal saya pasti berjaya untuk menggenggam segulung ijazah Doktor Falsafah PhD. Jadi sama juga dalam aktiviti sukan. Ini adalah nota yang diberikan oleh Akademi Kejurulatihan Kebangsaan. Bukan saya reka-reka, saya menggunakan nota yang ada, saya masukkan di dalam slide ini. Dan selain daripada goal setting, penting mempunyai motivasi dalaman
dan motivasi luaran. Ya, apa motivasi dalaman tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar di luar sana, apa motivasi luaran untuk pelajar-pelajar di luar sana juga. Perlu mempunyai motivasi luaran dan dalaman dalam memastikan berjaya menghabiskan PhD. Dan yang terakhir, kita sudah sampai di penghujungnya, iaitu di bahagian penutup. Jika boleh lihat di slide ini, saya meletakkan gambar never ever give up. Ayat di bawah tu, it doesn't matter what other people say or do or think. You have to be kindest to yourself. Siapa lagi yang perlu sayang diri awak jika bukan awak sendiri? Ya, to encourage yourself and say, this is I want and I can do this. Dan seterusnya, ya, kita boleh ambil contoh daripada kanak-kanak semasa mereka menjalani pengalaman sebagai seorang kanak-kanak ataupun kita, mereka gembira tanpa reason. Setiap masa mereka selalu gembira. Mereka always to be curious, ingin tahu, dan mereka fight. Yang ini yang paling saya suka. Bergaduh, fight tirelessly for something, untuk mendapatkan sesuatu tu. Mereka bergaduh, menangis gila-gila nak dapatkan benda tu. Jadi dengan teknik-teknik psikologi sukan yang saya kongsi di dalam ini adalah sangat penting untuk kita sama-sama tahu dan kita sama-sama gunakan dalam mencapai kejayaan. Dan yang terakhir, your mind is a battlefield. Be its commander and not its soldier. Awaklah yang mengontrol pemikiran dan mindset awak, bukan orang lain. Dan sebelum saya serahkan kepada Faizrin, saya ingin menceritakan pada kejadian semalam, saya bertanya kepada doktor perubatan bagaimana kita boleh menentukan seseorang itu layak untuk mendapat rehat ataupun cuti. Doktor perubatan bagi tahu jika pakar psikiatris telah mengesahkan seseorang itu mengalami depression, anxiety ataupun stres, maka pelajar tersebut ia boleh direhatkan, boleh diberi cuti. Akan tetapi perkara ini tidak berlaku. Saya melihat sendiri rakan-rakan saya yang mengalami masalah ini, walaupun mempunyai pengesahan daripada pakar psikiatris, tetapi mereka akan diberhentikan belajar. Jadi ia adalah satu yang sangat sedih kerana pada saya kita perlu menghormati dan mengetahui kepakaran pakar psikiatris dalam memberi report kepada pelajar-pelajar yang mengalami depression, stress and anxiety sehingga menyebabkan mereka ingin berhenti belajar. Sekian, saya menyerahkan semula kepada Faizrin untuk menutup program kita pada hari ini. Okey, Doktor. Terima kasih, Doktor, atas perkongsian yang begitu baik, cukup memberi manfaat bagaimana aplikasi psikologi sukan ni bukan sahaja boleh diguna pakai dalam sukan, malah boleh digunakan kepada pelajar-pelajar di luar sana, tak kira lah di peringkat diploma, di peringkat ijazah maupun peringkat PhD. Jadi apa yang saya boleh rumuskan perkongsian Doktor kan ni, psikologi sukan ni saya katakan tadi bukan sahaja digunakan ketika sukan, malah juga boleh digunakan ketika dalam pengajian. Bagi saya yang Doktor ceritakan, self-talk itu yang positif sangat penting, dan saya pernah gunakan bagaimana untuk memastikan pengajian saya dapat dihabiskan pada waktu yang telah ditetapkan. Maksudnya macam diploma saya 2 tahun setengah dan saya habis dalam 2 tahun setengah. Degree saya dalam 2 tahun, saya dapat habiskan dalam masa 2 tahun. Itu yang saya lakukan. Saya mengingatkan diri saya perlu habiskan on time dan dapatkan keputusan yang baik. Dan imagery itu adalah selari dengan self-talk. Bila kita telah bercakap baik dengan diri kita sendiri dan kita perlu imagery bagaimana kita perlu mencapai sesuatu perkara itu. Dan dalam sukan itu sendiri, boleh saya katakan ketika dalam pertandingan, dan saya seorang pelajar juga ketika bermain untuk UiTM Seremban, saya di peringkat perlawanan
tahun yang kedua, saya diturunkan, saya dapat memastikan bagaimana untuk kami layak secara merit ke peringkat ke pusingan 16, dan Alhamdulillah kami berjaya bila saya menggunakan teknik imagery ni, dan goal setting itu kita katakan boleh dikatakan aim kita, target kita, dan apabila kita ada support imagery dan goal setting, dan kita akan capai dengan jari. Dan kita boleh tenangkan diri kita, hari kali memastikan goal dan kita akan tadi boleh capaikan. Okey doktor, di sini terdapat beberapa soalan. Jadi soalan yang pertama doktor, bagaimana graduan sains sukan ni, macam saya ingin melanjutkan ke kos Master Psikologi Sukan di Malaysia. Okey, terima kasih atas soalan yang baik. Sebenarnya ramai pelajar yang ingin menyambung pengajian Master Psikologi Sukan. Akan tetapi yang saya maklum, difahamkan masih lagi belum ada Master Psikologi Sukan di Malaysia. Kebanyakannya adalah di luar negara seperti UK dan US. Walau bagaimanapun di dalam Malaysia kita mempunyai Master Psikologi Umum seperti di UKM, UPSI, UPM, UTM, USM. Di UKM dan USM mempunyai Master Psikologi Klinikal. Jadi saya juga tahu di UTM mempunyai Master Psikologi Pendidikan. Jadi itu antara yang boleh kita apply sekiranya kita berminat dengan psikologi sukan. Okey, terima kasih doktor. So boleh saya katakan banyak universiti mengadakan atau ada kos Master Psikologi, tapi bukanlah spesifik pada sukan, tapi boleh katakan general psikologi. Jadi doktor, soalan yang kedua, adakah psikologi sukan ni diaplikasi kepada semua atlet dan pasukan? Ya. Jawapannya, ia adalah perlu diaplikasikan kepada semua atlet dan pasukan. Akan tetapi disebabkan kekurangan staf, kekurangan pakar di dalam psikologi sukan, tidak semua atlet dan pasukan dapat menggunakan psikologi sukan. Jika kita selalu turun padang, jika kita selalu berjumpa dengan atlet, jika kita tanya kepada mereka apa latihan psikologi sukan yang mereka lakukan, tidak ada. Selain daripada tidur awal, cukup rehat dan esok berlatih semula. Jadi pada saya sudah tiba masanya kita berganding bahu bersama-sama memastikan aktiviti psikologi sukan dapat dilakukan kepada semua pasukan dan atlet. Itu saja Faiz. Okey, terima kasih doktor. Katakan psikologi sukan ni bagi saya amat penting. Macam saya sendiri, bila hari perlawanan ataupun semasa dalam perjalanan ke pertandingan, saya akan dengar lagu dulu untuk pastikan keresahan saya, anxiety ataupun apa saja faktor luaran yang akan mempengaruhi performa saya akan tenangkan melalui pendengaran muzik semasa dalam perjalanan ataupun sebelum perlawanan. Dan akhir kali doktor, apakah aplikasi psikologi sukan yang boleh di-upgrade kepada teknologi sukan ini? Satu soalan yang sangat baik Faiz. Untuk pengetahuan Faiz dan para penonton di luar sana, kebiasaannya untuk aktiviti psikologi sukan, kita akan memberi kuesioner, soal selidik. Kita akan memberi soal selidik untuk dijawab oleh atlet. Jadi pada saya dan pada pendapat saya sudah tiba masanya soalan-soalan psikologi sukan dijadikan dalam bentuk teknologi supaya ia dapat memberi feedback secara cepat dan membantu coach dalam membuat keputusan. Seperti contoh, Profesor Madya Dr. Mazlan Ismail telah menghubungi saya, iaitu Pusat Inovasi dan Teknologi Sukan, untuk bekerjasama di dalam psikologi, model yang dia telah develop untuk dijadikan dalam bentuk virtual
psikologi training. Jadi kita akan usaha lakukan supaya satu hari nanti psikologi sukan dijadikan dalam bentuk virtual training. Itu saja Faiz. Okey, terima kasih Doktor. Dr. Madan tidak asing bagi saya. Dia merupakan saya punya supervisor semasa saya dalam pengajian ijazah. Dan di bawah Dr. Madan saya mengadukan psikologi ni dan kami memberi saya session kepada para jurulatih yang untuk melihat coaching efficacy antara coach bagi pasukan ataupun tim berpasukan untuk melihat mereka lebih utamakan tactical ataupun motivation ataupun game strategi kepada atlet mereka. Apa kata, saya itu saja penerangan yang diberikan tadi begitu baik yang boleh dimanfaatkan kepada semua atlet ataupun pelajar-pelajar di luar sana bagaimana kaedah psikologi sukan ini memberi positif teknik yang positif ataupun memberi kesan yang positif kepada kita semua untuk memastikan sesuatu perkara yang kita ingin lakukan dapat dicapai. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang sudi berkongsi dan mendengar program Bual Bicara Ilmiah Suri 2 ini. InsyaAllah akan ada cerita yang akan datang dan apa saja berkaitan dengan instansi kami akan memberi maklumat yang lebih terperinci dari Facebook kami Sport Innovation and Technology Center. Jadi itu saja daripada kami berdua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, saya dah stop. Sekejap.